Oke, salam sejahtera semua. Oke, sebelum saya mulakan pembelajaran pada hari ini, ya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maaf saya dan batin, dan selamat kembali dalam pembelajaran atas kalian. Oke. Ya, untuk minggu ini kita akan sambung kepada pola penempatan di Malaysia. Ya, sambungan daripada minggu lepas. Ya. Minggu lepas kita telah belajar tentang penempatan di Malaysia. Oke, kita teruskan. Oke, sebelum kita pergi kepada pola penempatan di Malaysia, alangkah baiknya kalau kita imbas kembali apa yang telah kita belajar minggu sebelum raya. Oke, kita telah mengetahui dua jenis penempatan di Malaysia. Oke, yang pertama itu penempatan bandar, dan yang kedua penempatan luar bandar. Kita lihat secara ringkas saja. Untuk penempatan bandar, jumlah penduduk mesti melebihi 10.000 orang. Kemudahan perkhidmatan dan sosial yang lebih modern berbanding dengan kawasan luar bandar, dan banyak peluang pekerjaan dalam berbagai sektor. Manakala luar bandar, jumlah penduduk kurang daripada 10.000 orang. Kemudahan perkhidmatan sosial yang minimum dan agak terhad, dan peluang pekerjaan yang sedikit, dan adapun hanya kepada sektor-sektor yang tertentu sahaja. Kedua-dua jenis penempatan ini kamu harus paham dan juga kamu harus ingat. Mari kita teruskan. Kita teruskan dengan topik pembelajaran utama kita pada hari ini, yaitu pola penempatan di Malaysia. Apa itu pola penempatan? Pola penempatan ini merujuk kepada corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di satu tempat atau kawasan. Maksudnya pola penempatan ini ialah susunan rumah-rumah di satu tempat. Sudah semestinya setiap kawasan mempunyai cara susunan kawasan kediaman yang berbeza-beza. Dan ada 4 jenis pola penempatan di Malaysia. Yang pertama ialah berpusat, yang kedua ialah berkelompok, yang ketiga berjajar, dan yang terakhir, yang keempat adalah berselera. Kita akan lihat satu persatu jenis pola penempatan ini. Kita teruskan. Pola penempatan yang pertama ialah penempatan berpusat, di mana rumah atau bangunan dibina secara rapat. Dibina secara rapat di satu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Bangunan dan rumah dibina secara rapat dan berpusat di satu kawasan. Contoh di sebelah kanannya, rumah-rumah, bangunan-bangunan dibina secara rapat dan dia berpusat. Di tengah ini merupakan titik pusat, di mana sekelilingnya dikelilingi dengan kawasan kediaman. Biasanya penempatan berpusat ini terdapat banyak di kawasan bandar. Penempatan berpusat ini terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan, seperti di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Kamu boleh cari dalam internet contoh penempatan ini di Bandar Tun Razak. Dan penempatan berpusat ini biasanya mempunyai berbagai kemudahan, yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, dan rumah ibadat.
Itu saja untuk pertempatan berpusat. Oke, kita teruskan dengan pola pertempatannya seterusnya. Oke, seterusnya ialah pertempatan berkelompok. Oke, pertempatan berkelompok ini merujuk kepada susunan rumah yang berkelompok dan terancang di suatu kawasan. Contoh di gambar sebelah kanan ini merupakan contoh pertempatan berkelompok. Kita lihat gambar kawasan pertempatan di atas nih. Dia berkelompok dan terancang. Sama juga seperti kawasan yang ini. Rumah-rumah dikelompokkan secara terancang di satu tempat. Biasanya kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda, Felda Trolang di Perak, Felda Air Tawar Juang, dan Felda Sahabat di Sabah, merupakan antara kawasan pertempatan yang berkelompok. Kita teruskan. Pola pertempatan yang ketiga ialah pertempatan berjajar. Berjajar ini maksudnya sebaris. Pertempatan berjajar ini merujuk kepada rumah atau bangunan yang dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai. Kita lihat gambar sebelah kanan ini, rumah-rumah dibina sebaris, sejajar dengan jalan raya dan juga tepi pantai ini. Rumah-rumah biasanya akan kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Maksudnya hampir 100% sama, sama kedudukannya. Biasanya pertempatan berjajar ini terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contoh di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut di Terengganu. Untuk melihat dua tempat ini kamu boleh cari dalam internet. Yang paling penting, pertempatan berjajar ini, rumah atau bangunan yang dibina sebaris, dan tersusun lah. Biasanya di jalan raya, di pantai, sepanjang sungai, dan di pesisir pantai. Kita teruskan dengan pola pertempatan yang terakhir, yaitu pertempatan berselerak. Dalam pertempatan berselerak, rumah dan bangunan dibina secara berselerak, tidak teratur. Berselerak dan berjauhan antara satu sama lain. Kita lihat contoh pertempatan berselerak di sebelah kanan ini. Kalau kita lihat kedudukan rumah-rumahnya, satu, dia terasing daripada kawasan kediaman yang lain. Maksudnya dia berselerak, tidak tersusun. Biasanya pertempatan berselerak ini kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Pertempatan berselerak ini banyak terdapat di kawasan kampung, kebun kecil getah dan sayur. Contohnya di Tinggi Pahang dan juga Kundasang di Sabah. Oke, itu saja untuk topik 9.2, pola pertempatan di Malaysia. Apa yang kamu kena ingat ialah ingat 4 jenis pola pertempatan di Malaysia, yaitu
berpusat, berkelompok, berjajar, dan juga berselera. Oke, kamu harus paham, oke, bagaimana kedudukan rumah-rumah di setiap pola pertempatannya. Oke, contoh berpusat, oke, berpusat, contoh di persimpangan jalan, dikelilingi, oke, kawasan rumah-rumah atau tempat tinggal. Oke, berkelompok nih dalam satu kawasan, oke, rumah, oke, dibuat secara tersusun, dan dilihat sangat teratur. Oke, kalau pola pertempatan berjajar, oke, biasanya rumah dibina, oke, sebaris dengan jalan raya atau sejajar dengan jalan raya, oke, kawasan pantai atau di pinggir-pinggir sungai. Oke, berselerak, oke, pola pertempatan yang terakhir ini berselerak. Oke, rumah-rumah dibina secara berjauhan, oke, tidak teratur, tidak seragam, oke, dan ada jarak yang sangat-sangat jauh lah. Oke, biasanya rumah di pertempatan berselerak ini dibina satu persatu, oke, berasingan dengan rumah-rumah yang lain. Oke, itu saja untuk hari ini. Oke, pastikan kamu boleh paham apa yang saya telah terangkan sebentar tadi. Oke, jikalau ada sebarang persoalan, oke, boleh terus bertanya kepada saya. Oke, saya akan jawablah pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, semoga apa yang saya telah terangkan sebentar tadi dapat memberi sedikit kepahaman kepada kamu semua lah. Oke, untuk latihan, latihan untuk pola pertempatan. Oke, ini latihannya. Ya, lakarkan pola pertempatan dalam raja di bawah, kemudian tuliskan ciri-ciri bagi setiap pola tersebut. Oke, ada 4 tadi, pola pertempatan berpusat. Oke, lakar dulu bagaimana pertempatan berpusat dan tuliskan ciri-ciri setiap pola tersebut lah. Oke, kamu boleh lihat, kamu boleh lihat nota-nota yang saya telah terangkan tadi, atau boleh rujuk dalam buku teks. Itu saja, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat membuat nota dan juga latihan yang saya berikan lah. Itu saja. Sekian. Terima kasih.